Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan membentangkan tajuk isu perkembangan sosial dan personaliti kanak-kanak. Saya Nur Ain binti Ramli bernombor ID KBA 2108 10027. Dan Nur Sofina binti Suhaili nombor ID KBA 2108 10021. Saya Puteri Anasha binti Muhammad Fazli, KBA 2108 10033. Saya Nurul Izzah Farhana binti Muhammad Nazri, nombor ID KBA 2108 10015. Saya Nur Hasita binti Zahab, KBA 2108 10023. Pengenalan perkembangan sosial kanak-kanak ialah merujuk kepada proses pembinaan akhlak dan bagaimana memupuk pembinaan peribadi kanak-kanak. Pada dasarnya, apa yang terzahir dan terlihat atau terbentuk pada sikap atau diri seseorang individu telah bermula sejak dari awal kehidupan individu tersebut dan dipengaruhi juga dari faktor persekitaran mendapat asuhan atau pendidikan. Sosial yang ada pada diri kanak-kanak adalah berbeza antara satu kanak-kanak dengan kanak-kanak lain. Mengalakkan dan membentuk sosial yang positif dan sihat perlu diterapkan atau dibina di awal usia lagi demi untuk melahirkan individu berakhlak dan berkepribadian yang mulia. Sosial juga boleh disebut sebagai personaliti, iaitu ciri dalaman seseorang yang unik yang ada pada dirinya. Dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya. Dengan kata lain, sosial bermaksud akhlak atau peribadi atau cara berfikir kanak-kanak yang ditunjukkannya melalui tingkah laku. Sosial sangat penting bagi membentuk personaliti dan kualiti hidup seseorang kanak-kanak. Sosial sangat mempengaruhi aspek perkembangan lain kanak-kanak. Sebagai contoh, sosial yang baik dapat melahirkan kanak-kanak yang boleh berfikir secara positif dan sosial yang baik juga dapat melahirkan kanak-kanak yang boleh berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Sosial dan personaliti diri kanak-kanak pula. Jawapannya ialah konsep kendiri, iaitu bagaimana seseorang kanak-kanak menilai dirinya sendiri, dan konsep penghargaan diri self-esteem, iaitu bagaimana perasaan kanak-kanak dalam menghargai diri sendiri. Maksudnya, konsep kendiri ialah bagaimana seseorang kanak-kanak merasa siapa dirinya, itulah yang akan membentuk personalitinya. Contohnya, jika kanak-kanak berasa tidak yakin, maka mungkin dia akan membentuk personaliti sebagai seorang kanak-kanak yang pemalu. Manakala konsep penghargaan diri self-esteem pula ialah bagaimana perasaan kanak-kanak dalam menghargai diri sendiri, iaitu bagaimana kanak-kanak merasa dan memikirkan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, kanak-kanak selalu rasa dirinya dihargai dan disayangi oleh orang sekeliling, atau kanak-kanak selalu merasakan dirinya serba kurang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor kebakaan yang dihubungkan dengan kecerdasan dan juga bentuk tubuh. Pola genetik yang wujud pada masa persenyawaan mempengaruhi perkembangan personaliti individu. Personaliti juga dipengaruhi oleh kesan daripada pandangan dengan ibu bapa, kawan, sepermainan, saudara mara dan orang lain. Ibu bapa yang berkeadaan kecil-kecil dalam mendidik anak-anak serta mewujudkan rumah tangga yang tidak selamat. Begitu juga sekiranya menunjukkan tingkah laku yang tidak konsisten kepada anak-anak, saling membenci, maka anak-anak akan membentuk kebimbangan. Pengaruh keluarga turut mempengaruhi personaliti kanak-kanak kerana masa kanak-kanak banyak diluangkan bersama keluarga. Pemakanan yang seimbang juga penting dalam proses perkembangan personaliti kanak-kanak. Individu digalakkan makan makanan yang berzat dan bersih dan juga halal. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perkembangan konsep kendiri adalah penilaian, pandangan, tanggapan, kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri, keluarga, guru, sekolah, rakan sebaya dan warga masyarakat, serta
pengalaman yang sesuai dengan persekitaran. Dalam perkembangan kendiri terdapat dua aspek iaitu aspek personaliti dan konsep kendiri. Kedua-dua aspek ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Aspek personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang. Individu yang mempunyai konsep kendiri positif akan menghasilkan personaliti yang bersesuaian dengan keperluan persekitaran. Personaliti seorang dapat dikenali dengan cara tingkah laku, gaya percakapan dan sebagainya. Seterusnya, aspek konsep kendiri pula meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. Aspek-aspek ini adalah penting bagi menimbulkan kesedaran guru pelatih terhadap kepentingan mempunyai konsep kendiri yang positif adalah sangat penting supaya mereka bersedia menghadapi cabaran sebenar dalam dunia pendidikan. Contohnya, bertanggungjawab, jati diri yang tinggi, bijaksana, bijak menyelesaikan masalah dan sebagainya. Sekian, terima kasih.